Okey, bertemu kembali dalam Persona SY. Tadi kita dah mulakan persembahan Atilia dengan lagu Sandaranku. Saya pun dah bersandar dekat Zahira sebab saya tengok warnanya, tengoklah tangan dia. Ni nampak ni. Saya ada dedaunan. Tahun apa tak tahulah. Inilah dia keunikan Zahira. Tiap minggu saya kadang-kadang dapat DM orang tanya, hari ni pakai baju warna apa? Minggu ni warna apa? Minggu ni kita pakai warna hijau lagi sekali. Minggu lepas hijau, hari ni pun hijau lagi. Zahira, tadi kita dah kata bagi hint sedikit siapa tetamu, dan sebenarnya Atilia juga salah seorang daripada tetamu kita. Kita perkenalkan terus Atilia Harun, selebriti. Saya lama tak nampak Atilia, apa khabar? Ya, saya lama tak keluar rumah. Alhamdulillah baik. Ya. Seronok sebab tadi dengar saya penyanyi yang pertama setelah sekian Betul. lama Ya. tak gunakan stage tu, yang nervous tu tadi. Ya ke? Tapi alhamdulillah banyak kerja yang saya lakukan kat rumah, dan hari ini kita nak berbicara tentang konsert yang saya terbitkan. Ya. Dan konsert tu akan berlangsung besok. So kita excited sangat hari ni tu, hari ni nak cerita pasal tu. Itu kita akan dalamkan lagi. Dan Zahira, kita ada seorang lagi tetamu kita. Ya, dan bersama dengan kita adalah pengasas Awareness Against Suicide ataupun AWAS, iaitu Puan Alia Ali atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Ngah. Kak Ngah. Kalau beliau adalah Kak Ngah, saya adalah Kak Long. Wah. Dan Atilia adalah Adik Kak Su. Adik Adik Su. Su. Ya. Habis saya anak tiri. Ya, betul lah nanti. Dan kita ada seorang lagi tetamu secara dalam talian. Kita tidak dapat bawa ke studio secara fizikal. Dia Kita bersama dengan special. Cik Afzan Yas, Ketua Kempen for Mental Illness, Inclusivity and Awareness, Camellia. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum. Hai. Okey, ni lebih dekat. Waalaikumsalam. Ini boleh panggil Baban, betul eh? Saya panggil dia Baban juga. Okey, ni tiga orang ni kawan baik lah ni sebenarnya. Ya. Okey, itu tetamu dalam talian seorang Baban, kita lebih kenal sebagai panggil Baban ataupun Cik Afzan Yas. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu sedikit VT untuk anda bagi kita membuka perbincangan yang kita akan bawakan pada hari ini. Saksikan. Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak perseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realize that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon saja. Baik, bertindak segera harapan terbina itu yang diangkat dalam VT yang kita kongsikan kepada anda. Kalau anda dapat saksikan, Zahira, di hujung itu ada ribbon. Inilah yang saya pakai ketika ini bagi menunjukkan solidariti kami semua di Persona SY untuk anda yang mengalami satu episod yang sangat mendebarkan, sangat mencabar dengan penuh ketidaktentuan, uncertainty. Kalau saya nak mulakan dulu dengan Kak Ngah terlebih dahulu, video yang kita tayangkan kepada kita semua tadi, mungkin awal ini Kak Alia ataupun Kak Ngah boleh kongsikan sedikit yang berkaitan dengan video yang kita kongsikan. Okey. Terima kasih Hafiz. Sebelum tu saya pun nak tunjukkan solidariti. Itu dua ribbon tu. Dua ribbon. Kuning untuk apa tu?
awareness tentang bunuh diri, dan hijau tentang kesihatan mental. Mental. So terima kasih, satu video yang sangat baik, sangat menunjukkan betapa keseorangan. Kalau kita tengok kan, betapa keseorangan kita boleh merasa. Kalau tengok video tu kan, kita boleh rasa orang tu punya keseorangan, rasa penderitaan dia dalam keadaan dia mengharungi. Saya tak pasti apa dia punya sakit tu kan, tapi bila bercakap tentang isu kesihatan mental, tak kiralah apa diagnosis dia, asalkan dia berjuang dengan isu kesihatan mental, maknanya dia dalam keadaan sakit, tapi sakit yang stigmanya sangat kuat. Sebabnya benda ni invisible kan, halimunan, penyakit yang tak nampak. Jadi orang senang kata macam-macam. Orang boleh kata, alah orang ni malas lah, orang ni macam-macam lah kan. Kena buat lah. Macam-macam Kena buat lah. macam-macam alasan Tak dia. ada iman lah. Mungkin Antonia bagaimana pandangannya? Pandangan saya memang ini ada satu yang berlaku dalam masyarakat kita yang tidak terlalu diperkatakan. Kerana malu, kerana macam, yalah, sebenarnya dia berlaku sekeliling kita, saudara mara, kadang-kadang dengan kita sendiri kan, melalui especially pandemik ni. Saya sendiri melaluinya sebelum ini, dan saya tahu bagaimana susahnya untuk saya reach out ataupun bercerita kepada orang yang walaupun kita percaya kepada orang tu, kita susah. Jadi ini adalah satu kempen untuk mewar-warkan ataupun memberi awareness kepada orang, mengatakan it's okay to not be okay. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Kami adalah harapan anda adalah harapan kami. Jadi bersama-sama kita memberi harapan to each other lah. Jadi melalui konsert ini bukannya untuk mengutip dana ke apa. Kita kalau boleh nak lah. Tapi ia adalah lebih untuk memberi Kesedaran. kepada masyarakat kita yang benda ni sedang berlaku hari-hari dan ramai yang melaluinya. Tapi kita tak nak cakap dan kita tak nak share dan kita nak tulis dekat social media pun malu. Kadang-kadang kita taruh just words yang kita pun sebagai kawan baca, oh dia ni something wrong ni, kan? Struggle ni, tapi nak tanya malu. Tak payah tanyalah, biarlah. Sampai satu hari benda yang tidak diingini berlaku, baru kita menyesal. Dah terbiar lama dah. Jadi macam Kak Ngah melaluinya hari-hari apabila dia berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai masalah sebegini. Jadi dia lebih mengetahui macam mana kita harus mendekati masalah ini, dan saya pula datang daripada background muzik. Dan saya kata jom kita bersatu untuk melakukan sesuatu yang boleh memberikan kesedaran kepada semua. Dan bila bercakap tadi pasal Kak Ngah juga pernah melalui episod kedukaan dalam kehidupan selepas kehilangan orang terdekat. Sebenarnya sejak bila Kak Ngah sendiri menyedari yang Kak Ngah ni mempunyai sesuatu yang tidak kena, mempunyai cabaran daripada segi kesihatan mental itu sendiri. Macam mana Kak Ngah sedar benda itu berlaku? Berat tu nak share, tapi mesti share juga kan, supaya kita ramai-ramai boleh beri inspirasi dan bangkit daripada isu kita ni kan. Saya kehilangan insan tersayang 10 tahun lalu, di mana insan ni tidak sempat mendapatkan rawatan ataupun sokongan yang sewajarnya lah. So saya pun sebabkan dia telah mengambil nyawa dia, dan kesedihan, kehibaan tu sangat-sangat kuat, traumatik bertahun-tahun, tapi tak pernah cuba nak dapatkan bantuan atau sokongan. Saya cuba tapi takut-takut, macam stigma lah kan. Lepas tu akhirnya sampailah saya sendiri didiagnose dengan kemurungan, major depressive disorder dan anxiety yang klinikal lah, sebab ramai orang, kita semua manusia, semua orang boleh kemurungan, semua orang boleh anxiety, tapi ini klinikal lah, maknanya saya perlukan jalani rawatan dan sebagainya lah. So itu satu perjalanan yang sangat-sangat perit dan menghiburkan. Jadi kita buat konsert ni supaya ada kesedaran melalui muzik kan. Sebab kalau macam kita buat macam ceramah ataupun program talk tu, tak semua orang nak dengar. Tak semua orang rasa alah, kesihatan mental ni bukan isu kita tak perlu dengar, tak ada masalah, kita bukan masalah. Tapi melalui muzik, insya-Allah orang tertarik dan nak dengar kan. Muzik itu menyatukan. Betul. Ya. Bukan Muzik sukan boleh je, memberhentikan perang. Hari ini juga Betul. kita sambut Hari Sukan Negara kan. Jadi bukan setakat sukan tetapi juga muzik. Betul. menyatukan. Sukan dan Betul. muzik. Kita nak cakap lebih lanjut lagi pasal muzik ataupun konsert yang akan diadakan. Tapi kita ada seorang lagi tetamu, Baban di talian ini, Encik Afzan ni sebagai ketua kempen Camellia ini. Kita nak tahu juga Baban kalau sudah pun bersedia di talian untuk kita tanyakan kepada Baban sebagai ketua kempen. Mungkin Baban boleh kongsikan kepada kami perjalanan kempen apa lagi sebenarnya dilakukan bagi mengatasi masalah yang kita katakan sebagai masih ada harapan ini, Baban.
seperti kita tahu kita ada konsert besok dan Camellia ni adalah satu program baru di bawah Yayasan Zuriat Care dan kita baru start tahun ni lah. Dan masih dalam perancangan lagi aktiviti yang nak dibuat, tapi fokus kita lebih kepada merapatkan jurang antara mereka yang mengalami masalah kesihatan mental dan juga masyarakat umum. Sebab kita sekarang ni masyarakat umum mungkin tak berapa memahami apa yang dilalui oleh pesakit-pesakit ataupun penderita masalah kesihatan mental ni. Kita tahu fakta-fakta dia, apa simptom, apa rawatan dia, tapi kita tak tahu perasaan dia, kita tak tahu apa yang dia lalui seharian, macam mana dia manage, macam mana dia mengatasi masalah dia tu dalam kehidupan seharian dia. Contoh macam saya sendiri, saya mempunyai dah diberi diagnosis bipolar disorder pada tahun 2019 dan sejak tu saya belajar dan saya masih belajar macam mana untuk manage saya punya simptom, macam mana saya nak menjalani kehidupan seharian supaya dapat hidup secara normal, senormal mungkinlah seperti orang lain. Dan itulah matlamat utama Camellia ni ditubuhkan di bawah Yayasan Zuriat Care supaya kita dapat memberi education kepada masyarakat, tapi bukan tetapi lebih kepada melalui berkongsi pengalaman mereka yang mengalami masalah isu kesihatan mental. Jadi kalau kita nak kembali semula kepada Atilia di studio ketika ini kan, Atilia ada menyebut tadi bahawa Atilia juga mengalami simptom-simptom dan juga mengalami episod dalam kehidupan. Macam mana? Apa yang menjadi pencetus Atilia sehingga menyebabkan berjumpa pakar psikologi? Kita berfikir tentang apa yang telah berlaku ataupun apa yang akan berlaku. Apabila kita terlalu berfikir tentang apa yang akan berlaku, kita akan dapat anxiety kan. Saya selalu dapat anxiety, tangan berpeluh, kadang-kadang macam tak boleh tidur, palpitation, jantung macam laju. Dan saya pula at the same time berfikir tentang apa yang telah berlaku. Perjalanan hidup saya dah umur dalam 40 lebih dah. Saya tidak mempunyai anak. Macam-macam yang saya fikir. Jadi benda tu membelangkas. Membelenggu saya sampai saya tak boleh tidur malam. Itu je masalah saya. Jadi di situ kesilapan saya tidak tahu perbezaan psikiatris dan psikologis. Dan saya terus pergi ke psikiatris dan saya bercerita tentang masalah saya dan saya diberi ubat lah. Dan diberi ubat kerana psikologis tidak dibenarkan beri ubat kan. So saya diberi ubat, saya makan ubat, medication. Tanpa mengetahui apakah sebenarnya masalah saya waktu itu. Saya terlalu banyak berfikir, jadi saya cuba merumuskan dalam satu solution, okey makan ubat. Jadi saya waktu itu pun tak tahu apa ubat yang saya makan. Sampai saya makan makan satu hari tu saya google ubat tu adalah untuk suicidal tendencies, untuk orang yang nak bunuh diri. Padahal saya tak boleh tidur saja. So it's very important untuk seseorang tu tahu apakah masalah dia, berdiskus betul dengan doktor, psikologis ataupun psikiatris yang mana yang diperlukan. Tengok adakah anda perlu mengambil ubat ataupun tidak. Saya mengambil ubat dalam jangka masa yang lama telah memberi kesan yang bagi saya dia melemahkan minda saya. Jadi saya terus switch masuk ke yoga. Buat yoga, praktis yoga, berpeluh apa semua. So you can either pergi ambil nasihat doktor ataupun you boleh start bersukan, berpeluh, buat aktiviti-aktiviti positif, surround yourself with positive people. Itu pun boleh juga. Tapi episod saya itu berlaku kerana masalah saya berfikir tentang hidup saya. Yang selalu orang macam, yelah ada je orang tak puas hati macam, okey Atilia umur dah macam ni, tak ada anak lagi, tapi ini nyanyi pun tak keluar TV selalu, tapi pandai nyanyi, suara sedap, tapi ini, tapi itu. So banyak benda kita fikir, tapi sebenarnya kita okey je. Atilia, pernah tak orang kata dekat Atilia macam, alah Atilia artis, kenapa perlu risau itu, ini dan sebagainya? Pernah tak ada orang yang selalu berkata artis demikian? adalah manusia juga sebenarnya. Artis lagilah orang, ingat macam kita ni kebal, tapi kita lagi conscious bila orang cakap pasal kita, betul tak? Bukan artis je lah, semua orang pun in general kan. Bila orang tengok kita macam sekarang ni pun ada semacam apa benda yang tak kena Alamak. Public figure. Macam tu. So benda tu boleh efek. Mungkin dia efek saya lebih pada waktu itu. Dan saya rasa alhamdulillah saya banyak belajar macam mana nak mengatasinya dengan mengambil ubat, dengan bersukan, dengan melebihkan ibadat saya.
Alhamdulillah okey dan mempunyai kawan-kawan yang kuat di sekeliling saya, okey. Tapi itu sebab saya sedar. Tapi ramai yang tidak sedar yang mereka boleh membuat benda-benda macam tu. Jadi diorang terus masuk dalam selimut katil tutup lampu. Itu yang kita tak nak. Macam Atilia sendiri, macam mana nak bagi orang ramai tak sedar ataupun tak tahu yang sebenarnya Atilia ni sedang mengalami simptom-simptom episod itu sendiri? Saya akan diam. Saya akan duduk, orang call, are you okay? I'm okay. Sebab saya memang boleh tunjuk switch on Positivity berlakon saya. Okay. I'm okay. Padahal tak okay. Jadi kepada orang yang selalu kuat kat luar tu, selalu ingat dia orang kuat. Kadang-kadang it's okay to not be okay. Tak apa nak nangis, tak apa nak bercakap dengan orang. It's okay. You still macho, don't worry. Sebab saya macam tu dulu. Saya terlalu kuat macam malu. Pride tak nak cerita. Dengan mak sendiri tak nak cerita. Semua okey je mak sebab kita nak risaukan orang tua. Kita tak nak risaukan saudara mara. Jadi kita nak cubalah solve everything. Itu yang jadi. Ya. Kalau Kak Ngah sendiri sebagai pengurusi awas ataupun penaung awas ini sendiri, kalau Atilia dah kongsikan cara Atilia berdepan dengan episod sukar itu, macam Kak Ngah sendiri bagaimana, siapa yang menjadi backbone ataupun tulang belakang yang paling kuat untuk mengharungi episod ini? Oh wow, tentu saya mesti dedicate lah ni. Terima kasih ni kepada suami saya. Suamilah yang, yalah sebab dia tengok kan proses kita sakit, jatuh, tak boleh saya tak boleh berfungsi, saya tak boleh hantar anak pergi sekolah, saya tak boleh bangkit dari tidur. Nak urus anak simple je, benda yang simple bangun pagi tak boleh. Kalau orang tu dah kata malas lah kan, dia bukan malas, dia tak boleh, dia tak ada tenaga, tak ada upaya, tak mampu. Kehendak. Tak mampu. Tak Kehendak pun, jangan ceritalah kehendak lagi tak nak, tak ada. So tak boleh nak urus anak, nak bangun semua kan. Tapi Alhamdulillah suami saya sangat-sangat supportive, sangat memberi sokongan. Tak pernah penat lah memberi sokongan. Sebab kalau nak ikutkan emosi yang tidak stabil, jiwa yang tak stabil tu terlalu banyak yang saya rasa macam saya tak boleh buat dan ialah bergaduhnya lain dan sebagainya kan. Tapi sebab dia sabar dan dia memahami, dan saya percaya dia juga macam belajar cari ilmu macam mana nak tangani, macam mana nak dalam keadaan isteri dia macam ni, apa dia nak buat. So benda tu sangat-sangat membantu, dan saya sangat yakin kita semua boleh deal dengan orang-orang yang macam gini kan. Kadang-kadang kita ada kawan kerja, ada kawan sekolah atau sebagainya ke. Sebab terutamanya kalau kita sayang kawan kita tu kan, tentu kita nak bagi sokongan kat dia kan. So perlulah kita tahu macam mana cara nak deal dengan dia. Kadang-kadang personality pun ya juga kan. Ada orang pantang dengan ni, tak suka ni kan. So benda-benda macam Puan Alias ni ataupun Kak Ngah lah kan, kalau mengalami episod-episod tertentu, macam mana Kak Ngah sendiri cuba bangkit daripada episod tersebut melalui gangguan-gangguan yang ada tu? Okey. Soalan yang baik tu. Dia tak boleh terus bangkit, dia tak boleh macam macam dalam keadaan sangat down tu, sangat tak okey tu, sangat tak kuat tu, rehatlah dulu kan. Dia macam orang sakit, dia satu penyakit. Dan kita selalu abaikan ataupun tak nampak yang dia penyakit sebab dia invisible lah, dia halimunan kan, benda yang tak boleh dia nampak. Tapi dia sama macam sakit, kita perlu rehat yang secukupnya. Tidur tu satu benda yang kena jagalah. Tidur, rehat, benda-benda yang negatif, benda-benda yang menyerabutkan tu jauhkan dulu, rehat dulu. Dan lepas tu dah okey tu, continue lah, sambunglah balik semula kan. Tapi dia sangat penting sebenarnya kalau kita tak cuba nak lawan benda tu, dia macam apa penyakit yang kita ada, kita makan ubat dulu ke ataupun rehat dulu, tidur dan bangkit. Tapi bangkit tu mesti, dan semua orang perlu tahu sebenarnya harapan tu ada insya-Allah. Sebab kita tak boleh selamanya duduk macam tu kan. Kita cari kekuatan dalaman, perlu ada kekuatan dalaman, cari kawan-kawan ataupun orang yang boleh sokong. Awas juga boleh sokong insya-Allah, dan banyak lagi NGO sekarang ni, kawan-kawan yang sayang kita, yang boleh bantu kita sebenarnya. Jadi lagu betul. Atilia juga sandaran. Betul, kita ada Awas, kita ada Camellia yang kita jemput hari ini. Tapi kita nak berehat seketika. Banyak lagi persoalan yang kita akan bawakan, termasuklah dengan hala tuju konsert amal yang akan berlangsung esok. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Pesona SY Serasi Serasi di Hati. Hati. Jangan ke mana-mana. Pesona XY.
menyihatkan diri atau self-care. Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi 3 tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor 1, Tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau screen time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dekompres dan distres. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor 3, Sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar, dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu memberi ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Baik, masih bersama kami dan masih ada harapan. Itulah topik kita. Zahira, tadi kita kongsikan sedikit klip juga. Saya nak tunjukkan terus kepada Atalia. Ya. Soalnya Kevin katakan tadi, Kevin tu bos saya sebenarnya. maafkan diri. Sebenarnya saya tak faham apa maksud maafkan diri tu sebenarnya, Atalia. Maafkan diri apabila kita tak boleh melakukan sesuatu yang macam orang kita tengok orang lain boleh buat, macam push up 100 lah 40, kita macam kenapa tak boleh, kita macam you feel bad for yourself. It's okay. Tak apa, kita baru nak start. Kadang-kadang orang nak start yang paling susah, nak bersukan tu, nak mulakan tu. Dan Tak ada kawan lah. Dan jangan compare diri kita dengan orang lain kan. Sebab kemampuan lain-lain. Kemampuan lain-lain. We are all made different. Kita dijadikan lain. Perbezaan antara pernafasan Setiap individu tu berbeza. 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 Bukan saja kita punya tamprin berbeza, pernafasan kita punya pace dan length tu berbeza antara satu sama lain. Jadi itu yang kita kena selalu balik kepada diri kita. Be okay. Okay kalau kita tak okay, tak apa macam Kevin cakap tadi. Yang penting kita kena selalu positif. Kak Ngah sebut tadi jangan bandingkan. Adakah itu Kak Ngah melalui fasa membanding-bandingkan diri dengan orang lain? Mungkin tak ada secara kronik, tapi kadang-kadang bila kita tengok social media kan, social media ni sangat tak healthy, sangat tak sihat sebenarnya. Sebab kadang kita rasa nak bila kita tengah sakit kan, bila kita tengah down, kita nak pergi hantar anak pun tak boleh, orang lain sibuk pergi holiday contoh. Kan benda-benda tu macam menjadi trigger buat kita rasa oh I'm not good enough, aku ni tak cukup bagus ke, aku ni tak cukup hebat ke. Benda-benda macam tu kan bahaya, sangat bahaya. Jadi kita jangan banding-bandingkan, tutup, unfollow ke apa, tutup social media yang boleh buat sementara. Buat sementara sampai Hibernate lah orang kata kan. Ya, betul. Kita ada juga ni dekat talian Zahira, Baban ni, kalau boleh saya nak tanyakan kepada Baban terlebih dahulu sebagai pengurusi Camellia. Zahira, kalau kita ni kalau nak menguruskan sesuatu perkara, kalau kita melalui perkara itu juga bukan satu yang mudah. Kalau saya nak tanya Baban sebagai pengurusi Camellia atau penaung ini sendiri, apa cabaran utamanya kalau kata nak uruskan mereka yang mengalami satu episod ataupun satu cerita yang sama macam diri sendiri ini? Baban. Antara benda yang paling penting adalah kena tahu nak separatekan diri kita dengan orang yang kita nak tolong tu. Sebab kadang-kadang kita ada tendensi untuk membawa masalah orang yang kita nak tolong tu ke dalam kehidupan kita sendiri. Itu naluri manusia lah, kita nak tolong orang. So itu antara cabaran yang saya rasa saya akan lalui lah bila Camellia nanti akan start menjalankan program-program membantu mereka yang memerlukan ni. At the same time, satu masalah lagi adalah untuk manage simptom saya sendiri. Sebab ada masa saya akan sangat hyper dan sangat kreativiti tu akan flow dengan sangat laju, racing thoughts. Saya bercakap pun dengan sangat laju. Ini belum laju lagi ya. Ada lagi laju lagi nanti saya akan cakap. Jadi itu pun antara simptom-simptom dia yang saya kena
pandai manage dan saya kena pasti sendiri simptom saya sendiri. Bukan setakat mengenal pasti simptom dalam diri orang lain tapi dalam diri saya sendiri. Itu pun antara cabaran dia. Cabarannya lah juga. Ya. Tapi sepanjang Cik Baban sendiri kan menguruskan mereka yang punya cabaran dari segi kesihatan mental ni sendiri melalui Camellia, macam mana kita nak buang perasaan ataupun sifat malu untuk meminta tolong tu? Macam kita tahu kalau orang dalam bahaya, dia mempunyai setengah-setengah isyarat. Macam contohnya untuk minta tolong, sebegini kan. Adakah mereka yang punya cabaran kesihatan mental ni ada syarat-syarat yang boleh digunakan atau bagaimana? Saya guna contoh diri saya sendiri. Saya sebenarnya tak berapa akan mudah rasa tak selesa bila dalam keadaan yang sangat crowded, bila orang yang sangat ramai. Jadi saya dengan kawan-kawan saya, kita orang develop satu safe word ataupun satu perkataan selamat. Maksudnya kalau diorang dengar saya sebut perkataan tu je, diorang tahu tu signal untuk diorang bawa saya keluar dari tempat tu, dari keadaan tu. Jadi itu antara satu benda yang kita boleh lakukan dengan orang-orang yang kita percayai, dengan family kita. Tapi paling penting sekali first sekali kita kena admit pada diri kita sendiri dulu yang kita ada masalah dan kita perlu lakukan sesuatu untuk keluarkan diri kita dari masalah tu. Jadi itu satu contohnya lah. Dan macam-macam lagi cara lain sebenarnya kita boleh guna. Tapi yang memang yang paling utama adalah kita kena memberitahu seseorang. Kita jangan suffer sendirian, jangan lalui apa-apa masalah ni sendirian, sebab memang orang keliling kita sebenarnya sangat nak tolong kita, sangat ambil berat pasal kita dan mereka memang nak tolong, tapi kita kena reach out untuk supaya diorang ni tahu apa yang mereka perlu buat bila kita dalam keadaan macam tu. Cik Baban, tapi kalau kita nak sentuh, nak panjangkan sikit pasal bantuan ataupun sokongan ni sendiri kan, macam orang sekeliling boleh membantu, tetapi kadang-kadang kita ni pun tak sedar yang sebenarnya orang tu memerlukan bantuan daripada kita. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita sebagai masyarakat ataupun ahli keluarga ni, bentuk bantuan yang macam mana, apa yang perlu kita lakukan? Perkara pertama sekali. Okey, yang pertama sekali kita mesti belajar untuk mendengar. Mendengar bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mendengar untuk supaya orang yang kita nak tolong tu meluahkan apa yang terbuku dalam hati dia, supaya sebab kadang-kadang masalah kita ni bila kita internalize dia dalam hati kita, kita akan anggap benda tu tak real, benda tu cuma kita ni mengada-ngada perasaan kita je lebih. Tapi bila kita sebut, kita cakap benda tu, it will make the thing real. Kita mengakui yang kita tengah mengalami masalah tu. Dan orang sekeliling, pertama sekali memang kena mendengar, set aside kita punya judgement, set aside kita punya prejudice. Kita bukan nak mendengar tu untuk membetulkan apa yang ada dekat fikiran dia. There's no right or wrong, sebab itu perasaan dia. Kita tak boleh buat apa-apa. Memang itulah apa yang dia rasa. So kita mendengar, itu yang paling penting sekali. Kita kena mendengar supaya dia dapat meluahkan segala-galanya dan tanpa perlu risau yang kita akan cakap, kau ni orang lain sebenarnya lagi teruk lagi keadaan dia daripada kau. Kau ni sebenarnya tak cukup sembahyang, tak cukup baca Quran. Kita kalau boleh memang kita jangan cakap benda-benda macam tu, sebab orang yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan kemurungan, dia sebenarnya sedang sakit, dan kataan-kataan ataupun ayat-ayat yang sebegitu takkan membantu dia untuk keluar daripada keadaan sebegitu. Baik, Atelia dan juga Kak Ngah, itu tu satu poin penting. Betul. Yang diangkat antaranya, kalau tu kita dengar dulu apa yang mereka katakan. Saya nak pergi pada Atelia dulu. Atelia ada sebut Atelia aktif dalam yoga, menyanyi pun ya. Macam mana sebenarnya kedua-dua benda ini boleh membantu Atelia keluar daripada fasa ini? Dan juga ada tak orang ni, soalan ni mungkin agak sensitif tapi saya tanya juga, ada tak orang kata macam, tak cukup solat lah, tak jaga itu dan sebagainya. Apa sebenarnya Atelia boleh tipskan? Saya rasa sebab dua-dua benda adalah dua benda yang saya sangat suka buat. Saya suka menyanyi dan saya suka buat yoga, saya suka mengajar. Apabila saya buat suatu benda yang saya suka, dia jadi mind saya jadi positif, saya rasa jadi semua jadi better.
Apabila saya buat satu benda, macam saya nyanyi walaupun satu lagu ke, satu verse ke, saya dapat rasa saya boleh keluarkan a lot of stress, a lot of things yang saya boleh release melalui bercakap dengan orang, mengajar orang. Jadi apabila saya buat double dose ni, menyanyi dan at the same time ajar yoga, banyak membantu mengubatkan keresahan saya. Jadi buat sesuatu yang anda suka. Kalau anda suka painting, go into painting ke, atau kalau anda suka bercakap, go meet people, macam Baban tu, dia adalah seorang people's person. Dia memang suka bercakap apa semua. Dia menggunakan outlet mesra. itu mesra. Kita tak pernah jumpa kan? Kita dah rasa macam mesra. Jadi dia menggunakan outlet ni untuk also mengubat dia. Jadi gunakan sesuatu yang positif untuk membantu anda dan juga membantu orang lain. Saya rasa itu the best. Tapi saya suka juga dengan tips yang diberikan oleh Kevin Zahari tadi. Apabila Kevin cakap, jaga pemakanan yang sihat itu sangat penting. Betul, Tapi tidur kita nak tahu juga betul. dengan Puan Alia kan, bagaimana masa jaga kesihatan melalui sukan, melalui yoga. Macam Puan Alia sendiri, adakah melalui episod ini dengan jaga pemakanan atau bagaimana? Okey, menarik tu soalan tu. Makanan merupakan outlet saya untuk relief stress, betul. Okey. Tapi kalau dalam keadaan tak okey sangat, saya suka cari sayur. Kenapa tak tahu. Kenapa? Memang nak cari sayur? Tak suka sayur ke? Suka salad. Okey. Dalam keadaan tertentu sebab rasa macam tak tahulah, tak tahu kenapa, tapi keperluan. Tapi bukan kata sayur je. Kadang-kadang coklat pun ya. Popcorn pun ya kan, benda-benda macam tu. Tengok keadaan. Tapi salad memang antara benda kesukaan. Tapi salad pun dressingnya boleh tahan juga. Tapi cara saya, Dressing kita jangan cerita lagi. jangan kita cerita salad je kan. Tapi yang penting pada saya, makan bukan satu cara saya mengurus stres atau diri ataupun sakit saya. Melalui journaling saya banyak menulis. Saya ni tak pandai melukis. Kalau pandai melukis rasanya dah pandai menulis. Kalau pandai menyanyi dah lawan Atilia dah. So, lebih kan menulis. Menulis dan buat puisi. Okey. Saya banyak tulis puisi sebab puisi ni kita boleh tulis macam-macam. Kita boleh kata helang lah apa. Orang tak tahu kita cakap pasal siapa kan. Jadi dia selamat. Lepas tu kita nak post social media pun orang tak tahu kita cakap pasal siapa contohnya. Helang Clever actually. helang mencengkam kukunya. Padahal Tengah melalui episod tertentu. Ya. Itu satu Bagus penceritaan tu. yang baik. Okey, tadi kita dah kongsi Bagus. tips dan sebagainya. Sekarang kita nak bergerak kepada konsep yang kita Atelia kongsikan awal tadi. Saya difahamkan Atelia juga sebagai penerbit kepada Penerbit dan konsep juga awal saya ini. seorang daripada artis. Di dalam konsep itu ramai artis yang artis-artis yang saya rasa macam amazing seperti Jacqueline Victor, kita ada Dina, kita ada Vince, ada Resh, Mimi Fly, Black, Wani Ardi, dan MC-nya Cik Puan Sarima, ada Adi Bano lagi, Damien buat lagu. Jadi rasa macam seronoknya. Ini adalah walaupun dia secara percuma di YouTube, anda boleh watch bila-bila anda nak, tapi saya rasa keseronokan dia apabila kita tengok beramai-ramai besok pada pukul 8, ramai-ramai kita switch on sama-sama. It will be Bawa popcorn. bawa salad lah. Salad. Jadi konsep ni sendiri macam mana? Konsep apa yang difokuskan oleh Okey. Atilia? Apa yang istimewanya konsep ini adalah penyanyi-penyanyi akan menyanyikan lagu yang mereka pilih sendiri. Tidak semestinya lagu mereka. Okey. Lagu positif, lagu yang boleh membantu kita jadi lebih positif, dan mereka nyanyikan secara akustik. Semua daripada rumah masing-masing. Jadi Memang kita santai lah, tapi penuh kita harap internet semua okeylah, tak hujan apa semua besok. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, Kak Ngah sebagai penaung mungkin ada cerita-cerita menarik ataupun Macam balik mana? tabir sebelum berlangsungnya nanti. Macam mana pilih artis itu sendiri Ramai sebenarnya? 11 orang artis ni. Kan? Okey, banyak seronok artis-artis ni sangat Sportif lah. supportive, sangat memberi sokongan sebabkan mesej yang kita nak sampaikan kan, mesej tentang kesihatan mental. Sebab bila pandemik ni kita tahu ramai-ramai sebenarnya hikmah pandemik COVID ni sebenarnya orang jadi tahu dan jadi kurang takut dan kurang segan untuk bercakap tentang kesihatan mental. Sebab semua orang pun dalam keadaan uncertain, dalam keadaan cemas dan takut dan sebagainya kan. Bercakap tentang 11 tu, saya ramai antara artis-artis dalam tu yang ada juga isu kesihatan mental sendiri dan masing-masing. Satu saya nak highlight sebab 11 kita tak boleh cover semua kan. Salah seorang daripada artis yang dijemput, Wani Ardi, dia baru sahaja didiagnose dengan hearing impairment, maknanya pendengaran, masalah pendengaran. Jadi sebenarnya sebelum dia rekod diri dia tu, dia kata dia menangis sangat. Dia cerita dengan saya, dia kata dia sangat rasa takut sebab
dia semakin kehilangan sebab kondisi dia ada kondisi kesihatan dia yang menyebabkan dia kehilangan pendengaran. Jadi itu adalah satu ruang platform untuk dia mencabar diri dia juga. Walaupun dia takut tapi dia kata terima kasih sangat-sangat sebab ini adalah peluang untuk dia macam cuba dan cabar diri dia untuk nyanyi juga. So itu salah satu contohnya. Maknanya dia dua hala. Maknanya mudah-mudahan yang mendengar pun, penonton yang mendengar, kita nak beri harapan. Sebab dalam tu nanti dia bukan sekadar konsert seronok-seronok. Dia ada lagu-lagu yang penuh harapan. Lagu kita pun, lagu tema Zurat Care adalah itulah harapan namanya. Dan juga yang penting juga selain daripada mesej harapan, dia ada selit-selit nanti ada PSA lah, ada lakonan sikit, ada cerita-cerita sikit tentang orang-orang yang telah melalui fasa-fasa kehidupan berkenaan dengan isu kesihatan mental dan mereka yang telah kehilangan mereka yang hilang orang tersayang akibat ambil nyawa mereka. Kalau kita boleh kembali sebelum kita berpisah kepada Cik Baban ni di talian, mungkinlah ini pun antara individu penting juga dalam penganjuran konsert amal ini. Sangat penting mungkin, tu. Baban harapan kepada konsert yang akan berlangsung esok ini sedikit daripada Baban. Saya memang harap ramai-ramai menonton konsert ni dia di channel YouTube Yayasan Zurat Care besok pukul 8.30 malam. Selain daripada mendengar lagu-lagu yang penuh dengan mesej positif, kita juga mempelajari sikit sebanyak tentang isu kesihatan mental, penuhi dada kita, lapangkan dada kita untuk mendengar cerita-cerita mereka yang sedang dalam kebuntuan mengalami masalah kesihatan mental ni. Dan juga kalaulah boleh tak keberatan, kami juga mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai supaya kami di Yayasan Zurat Care ni dapat terus menjalankan program untuk membantu mereka yang memerlukan. Okey, jadi terima kasih kepada Cik Baban kerana sudi bersama dengan kami dalam Pesona X1 untuk hari ini dan semoga maju jaya untuk konsert hari esok dan juga semoga terus tanpa penat dan juga lelah, tanpa jemu mencurahkan bakti untuk membantu mereka yang memerlukan kesihatan mental. Sedikit daripada Atelia, harapannya ini pun ni Stand for Hope juga ni. Ni penyanyi dan juga ni penerbit kan. Saya harap semua akan dapat meluangkan sikit masa untuk menonton konsert besok dan saya harap konsert besok adalah bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan insya-Allah lakukan banyak lagi kerja bersama-sama untuk mewar-warkan mesej yang saya rasa sangat murni. Dan terima kasih juga kepada penaung dan juga penganjur kerana kalau tak ada, no konsert. Saya nampak Kak Ngah nak tambah tadi sikit. Nak tambah tu sikit tu. Nak dengar harapan lah tu. Ya, betul, harapan. Perjuangan belum selesai, walaupun konsert dah habis, kita kena teruskan juga. Konsert ni adalah salah satu medium kan, medium untuk kita sampaikan saja. Tapi kita semua, rakyat Malaysia semua ada peranan untuk untuk mainkan supaya kita sama-sama dapat selamatkan nyawa. Nyawa satu je kan, kita bukan macam main game boleh 2, 3, 4 live kan. Satu je nyawa, macam Squid Game ke apa. Satu je nyawa, jadi jangan sampai tunggu terlewat sangat sehingga dah terlambat, dah tak boleh buat apa-apa. Jadi kesihatan mental tu dia satu medium yang luas. Ya, dia kita boleh semua orang ada kesihatan mental tapi tak semua orang ada penyakit mental. Tapi jangan tunggu sampai jadi penyakit untuk dapatkan bantuan. Silalah dapatkan bantuan dan sokongan. Betul. Terima kasih atas perkongsian dan juga terima kasih sekali lagi kepada Atelia Harus dari kita hari ini. Terima kasih juga kepada Puan Alia Ali ataupun Kak Ngah, pengasas Awareness Against Suicide Awas, dan juga secara talian tadi Cik Afzan Yas ataupun Baban, Ketua Kempen for Mental Illness, Inclusivity and Awareness Camellia. Terima kasih juga kepada anda. #Tanya Khabar, #Keluarga Malaysia. Inilah kita semua. Kita sama-sama jaga diri kita. InsyaAllah kita akan lalui fasa yang sangat mendebarkan dan juga sangat mencabar ini, Zahira. Dan kepada anda, dan juga kepada anda yang sebenarnya sedang mengikuti rancangan kami pada ketika ini, jangan lupa untuk terus follow kami melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui TikTok dan juga Instagram. Semua platform media kita ada. Dan juga berkenaan dengan kesihatan mental ini, jangan lupa untuk bertanya khabar rakan-rakan kita, ahli keluarga kita. Adakah anda OK movement seperti yang sudah dinyatakan oleh YB, Menteri Kesihatan kita. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Jaga diri anda.